Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adi Bahnur dan anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti. Seperti biasa, hari ini kita ada tetamu. Siapakah dia? Ni clue dia. Jasnita, kali pertama terpandang wajah, terpegun aku dan terpesona. Yang pasti bukan Jasnita, tetapi siapa? Terus saksikan Keringat Selebriti. Nama saya Adi Bahnur. Terima kasih kerana terus menyaksikan Keringat Selebriti, sebuah rancangan perkongsian pengalaman hidup insan-insan sebelum dan selepas nama mereka tersohor dan disebut-sebut orang. Pada hari ini, tetamu jemputan kita, orangnya boleh menyanyi, berlakon, boleh melawak dan sekarang adalah merupakan seorang usahawan yang berjaya. Siapakah dia? Berikan tepukan kepada Izzat Lazim! Silakan. Hai Zat, silakan duduk. Oh, ramai peminat ni datang ni. Allah. Peminat Izzat Lazim Ya. Cuba nyanyi lagu ni sikit. Itulah yang kau ingat. Sebab akak Ida nyanyi tadi. Baiklah Izzat, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sekarang ni busy nampaknya, dah macam-macam aktiviti. Pindah rumah lah, buat bisnes lah. Cuba ceritakan sikit. Sekarang ni ialah busy jugalah. Dan sekarang pun kita dalam musim cuti sekolah kan. Jadi sekarang kita tengah sibuk berniaga baju sekolah. Meniaga baju sekolah? Baju sekolah. Macam mana boleh terjebak meniaga baju sekolah pula, Dik? Ini sebenarnya, ialah kita pun antara benda yang saya fikirkan, yang saya buat secara tak sengaja. Mula-mula macam rasa saja nak try aja kan. Tapi bila dah tengok sambutan diberikan amat menggalakkan, jadi kita kekalkan jugalah tiap-tiap tahun. Walaupun perniagaan ini hanya setahun sekali je dia punya meriah dia. Yeah. Tapi kita kekalkan juga. Siapa target market awak? Adakah mereka yang golongan berpendapatan rendah ke? Kita target golongan yang bukan golongan yang tinggi lah, golongan yang mampu, bersederhana. Maknanya harga kita tak adalah mahal sangat, kita harga mampu milik sebenarnya. So baju sekolah daripada sekolah rendah sampai menengah ke? Sekolah rendah sampai sekolah menengah, semua kasut ada. Sekolah? Kasut sekolah tak belum lagi. Takut nanti kena tukar pula kan. So sekolah rendah, menengah, lelaki dan perempuan? Lelaki dan juga perempuan. Okey, kalau lah misalnya macam akak dululah, akak sekolah saiz baju tu memang susah sikit. Adakah bisnes awak ni ada saiz yang berbagai? Untuk kanak-kanak kecil dan besar? Ada kecil dan juga besar, ada. Tapi yang mungkin yang besar sedikit ada tapi tak banyak. Sebab mereka antara yang satu dalam 1000. Jadi kita buat tak banyak. Tapi sebenarnya mereka adalah antara yang istimewa sebenarnya. Kan? Betul tak? Ya, kami golongan istimewa. Betul lah. Tahun 2020 ni apa? Apa yang ada di dalam perancangan hidup seorang Izzat Lazim? Wow, tahun 2020. Sebenarnya perancangan ni ialah kita pun tak sangka. Kita merancang, sebenarnya dalam hidup ni banyak kita merancang daripada dulu hingga kini. Dan setiap tahunnya macam-macam orang kata apa yang kita dapat. Kita pun tak sangka. Tapi perancangan tu memang ada. Saya berancang. Yelah, apa perancangannya? Perancangannya ialah rancang. Tahun 2020 ni ialah kalau ikutkan dari segi saya nak berkembangkan lagi perniagaan yang kami ada. Bukan setakat pada baju sekolah. Kita cuba luaskan lagi skop yang ada. Mungkin kita akan ada macam kakak cakap tadi, kasut sekolah, beg sekolah, apa saja kalau berkaitan dengan sekolah. Alhamdulillah dah dapat memiliki rumah sendiri, rumah untuk keluarga sendirilah. Itu alhamdulillah. Pindah rumah lah baru ni kan.
Walaupun kata mungkin setengah orang kata macam yalah lambat tau sebab saya bermula daripada tahun berapa kenapa baru sekarang baru dapat. Bagi saya lambat atau cepat itu adalah yalah kehendak rezeki Allah. Betul. Tapi apa pun saya bersyukur kerana akhirnya dapat. Dia juga menyediakan sesuatu. Tahun 2019 ada apa Exist Reunion. Exit Reunion. Oh, ceritalah sikit. Semua orang memang tunggu-tunggu konsert tu masa tu. Okey, Exit Reunion sebenarnya keikutkan perancangan memang lama kita nak buat Exit Reunion. Tapi kita pernah adakan sebelum ni, antaranya kita adakan Exit Reunite. Tapi anggotanya hanya ada saya, Ujang, Along dan juga Musa. Okey, sambutan yang diberikan amat positif juga. Tapi bila kita buat Exit Reunion, kita menggabungkan kembali anggota semua yang ada. Bila kita dapat persetujuan daripada Ajai, Mamat, Shah Slam. Jadi bila bergabung nampak impaknya lebih besar. Memang peminat Exist memang menunggukan ini sebenarnya. Dan bukan saja peminat Exist, saya pun memang teruja. Tambahan pula peminat Exist memang mereka lagi teruja lah sebab semua sekali untuk Exist berkumpul. Kerana kalau ikutkan dulu memang susah juga. Antara yang paling susah nak beri komitmen kita tengok dulu adalah macam Abang Ajai lah sebenarnya. Ajai dia busy sangat. Dan masa dia busy buat lagu. Busy buat lagu. Dia pun ada juga masa tu demand sikit lah kan. Kalau dia tengok kan. Biar dia tengok. Biar dia tengok. Dia tahu. Dulu dia demand sikit. Jadi bentar lah dia Ajai. Kan Ajai. Tapi alhamdulillah memang tahun 2019 macam benda tu menjadi satu realiti. Mana dia pun tiba-tiba macam okey, kita tak kisah. Maknanya kita lakukan bukan sekadar untuk yalah memang betul kita memang nak cari duit juga kan. Memang kita make money, tapi sebenarnya nak juga berkumpul kembali dan semuanya bersetuju. Dengan anggota Kumpulan Slam itu Syah pun bersetuju. Manakala Syah bukan anggota asal Kumpulan Aziz. Jadi bila kami berkumpul kembali, dapat pula kita carikan Mamat. Mamat pun alhamdulillah dia pun tengah free masa tu. Walaupun ada terpalit sikit kontroversi, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan itulah terjadi Exit Reunion dan sambutannya super amat merasakan. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan teruskan dengan Keringat Selebriti. Kita korek lagi cerita jatuh bangun seorang yang bernama Izzat Lazim. Anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti bersama saya Adibah Nur. Kita nak dengarlah cerita pengalaman hidup jerih perih, pahit maung, pancaroba dalam kehidupan selebriti jemputan kita Izzat Lazim. Sudah bersedia untuk berkongsi segala-galanya. Apa soalannya? Okey, soalan dia style Keringat Selebriti dia takkan tanya macam tu je. Kita akan letak gambar dan awak ceritakan apa kena mengena benda dekat dalam gambar tu dengan kehidupan awak. Okey. Ons. Baiklah, gambar yang pertama. Elok start langgar dengan kangat. Apa benda tu? Okey, saya berasal daripada Alostar. Okey. Baiklah, memang berasal dari Kedah. Ada berapa orang adik-beradik? Saya mempunyai 4 orang termasuk saya. Awak nombor berapa? Saya nombor 3. Nombor 3? Pertama ada kakak saya, Rosita Muhammad Lazim. Kedua, Rozaimah Muhammad Lazim. Saya Muhammad Razak Muhammad Lazim dan juga adik saya yang lelaki, Muhammad Rizal Muhammad Lazim. Semua bermula dengan R. Kalau lah setiap kali awak balik kampung kan, apa benda yang paling nostalgia untuk awak? Semestinya ialah saya pun baru juga kehilangan ayah tercinta saya. Benda kalau balik kampung sekarang ni, benda yang paling selalu belajar di fikiran, nampak rumah memang teringat pada dia lah. Menangkan ialah selama ni kalau kita balik selalu dia ada, tapi dia dah tak ada. Dan dia juga antara yang banyak memberikan saya inspirasi lah dalam kejayaan saya sebagai seorang penyanyi. Jadi bila dia tak ada tu, saya menganggapkan sebagai salah satu kehilangan yang terkesan di hati juga. Tapi bagaimanapun saya mengenang dia atas jasa seorang ayah yang banyak memberikan orang kata apa dia membentuk kepribadian saya dan juga minat saya dalam bidang ni. Dan itulah macam saya cakap tadi, dia adalah inspirasi yang sebenar untuk saya dalam bidang ni. Tak ada ke insiden-insiden yang macam kalau sekarang ni awak dah berumur berapa? Saya dah berumur baru masuk 40. Ya? Ya. Dah
4 series juga. Ingat berapa? Ingat macam 30-an Fuh, ke. ingat dia lah. Okay lah. Kan. Yelah, mungkin awak memang hidup di Alor Star dari lahir, bersekolah semua di sana. Memang saya lahir daripada Sampailah sebelum awak datang Sampai ke KL. sebelum saya datang ke KL, saya memang tinggal di Alor Star lah. Jadi pastinya adalah bila dekat satu-satu simpang tu teringat mengurat anak Tok Pengulu ke apa ke. Ada tak? Orang anak Tok Pengulu. Tak adalah, contohnya lah. Tengok sungai kan. Sungai yang kotor. Sungai sebenarnya kotor. Air selut tau. Alamak. Kira kalau kita mana ni? Walaupun dia dalam kawasan Alor Star. Orang kata Alor Star. Tapi bagi saya Alor Star masih lagi. Kita boleh nampak. Banyak ada lagi sungai-sungai. Bendang-bendang. Boleh tengok sungai tu dengan air selutnya. Dengan kotornya saya tengok. Saya pernah mandi kat situ. Bila balik kena marah. Sebab apa boleh balik kita cakap, mak cakap kau mandi sungai, cakap tak tapi padahal badan kita ni putih melepak dah macam pakai bedak. Kan kalau kita tengok kebau pernah kubang kan. Macam itulah jadinya kan. Ya Allah. Tak adalah pula kena penyakit ke apa ke. Itulah masa tu kita tak fikir. Mungkin ada kot penyakit kita tak sedar kot. Mungkin kesan dia dah datang sekarang kita tak perasan. Dulu saya banyak masuk pertandingan nyanyian kat Kedah. Kalau tengok macam lalu pasar raya, orang panggil apa dulu, kalau dulu ada satu supermarket. Tengok supermarket ni dulu aku pernah jadi juara kat sini. Bila lalu kat sekolah, ingat dulu sekolah kat sini. Tengok pagar sekolah tu. Ingat pernah panjat kat sini kan. Panjat. Tandas sekolah. Baiklah, kita tak ada gambar tu, tapi kita ada gambar yang ni, yang seterusnya. Apa dia tu? Ini Pak Cik tahu namanya Bongo. Ini kau tahu tak apa nama dia? Ini kalau nama dia accordion. Accordion merupakan yalah. Wah, ini buat lagi terkenang ni. Yalah. Kerana bapak saya adalah seorang pemain accordion. Oh, okey. Bapak saya seorang pemain accordion. Saya rasa dekat dalam di Kedah, bapak saya antara pemain accordion yang paling handal lah saya rasa. Oh. Dia main daripada zaman dia bujang lagi. Dia sampai dia dah berumur. Mana dia masih lagi main accordion. Sebab saya rasa saya menyesal kat dulu memang tak belajar accordion dengan dia. So tak kumpul ilmu tu kat kerana awak. Bila saya pegang, saya cuba mainkan memang ya Allah. Berat. Susah punya bila kita nak main lagi, kita nak kempang kempisnya lagi kat situ. Sebab kalau tak dikembang kempis kan dia tak ada bunyi kan? Tapi bila bunyi, kalau tak bunyi macam mana dulu nak kempang kempis, nak di chord dia dengar dia fretnya lagi yang hitam-hitam ni, macam mana bunyi dia. Banyaklah saya tak belajar tu, saya menyesal agaklah. Saya bayangkan kehidupan awak sebab diceritakan orang selalu jamming dekat rumah awak. Yelah, betul. Dia macam situasi dia macam yang dalam cerita P.Ramlee tu ke dekat kalau tengok cerita macam antara dua darjat kan, ada yang dua jamming lagu keroncong kat luar. Macam tu rumah saya betul. Memang daripada dulu, daripada kecil lagi saya didedahkan dengan benda-benda macam tu. Jadi mungkin sebab itulah terdorongnya saya dalam bidang seni. Kalau nak jamming, dia ajak kawan-kawan datang rumah dia. Kat rumah dia dah komplit. Ada semua. Ada drum set, semua ada keyboard, ada bass amp, semua ada. Kadang jiran-jiran kat sebelah dulu awal-awalnya macam tak berapa suka sebab macam bising. Tapi bila dah lama-lama dia kenal, ni Pak Lazim lah. Dia orang jadi dah suka. Dia orang tahu memang Pak Lazim ni memang dia orang seni. Jadi kadang-kadang dia pun tak kisah. Dia pula seronok datang ramai tengok masa kami jamming lah. Jadi masa tu awak duduk kat tepi je ke tengok ke awak menyanyi sekali? Kalau ikut masa mula-mula awalnya, saya tengok je lah. Kita daripada kecil kan. Bila daripada kita tengok, kita jadi macam apa yang kita nampak, macam itulah kita tahu. Kalau kita sebagai seorang anak, apa yang kita nampak, ibu apa kita lakukan, kita sikit sebanyak akan terpengaruh lah. Jadi kat situ saya selalu tengok. Jadi dalam masa yang sama, saya ikut duduk menyanyi kan. Mula-mula bapak saya macam tak sedar kan. Bila saya duduk start menyanyi, dia macam tengok, oh dia ni macam boleh menyanyi kan. Jadi dia pun bagi kesempatan, mana? Dia ada jamming. Nyanyi lah lagu. Dia pula suruh kita nyanyi kan. Kita nyanyilah tu sonok lagu. Macam-macam lagu Hindustan. Lagu-lagu yang ada sekarang. So kira band ni band versatile lah. Semua lagu sebenarnya. Dia main. Kalau ikutkan bapak saya dia memang versatile. Semua lagu dia main. Memang membesar dalam keadaan keluarga yang berseni lah kan. Baiklah, kita saksikan gambar yang seterusnya. Okey, walaupun gambar saya tak ada dalam tu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu band yang saya minat ketika saya kecil. Saya beli album diorang yang original. Walaupun mula-mula saya tak minat, tapi kakak saya lah, Kak Ita saya. Dia kenalkan kepada kumpulan ni. Jadi beli kaset dia, original tau. Rosak, beli lagi. Dan Ezzat bermula menyanyi sejak bila?
Saya ingat dalam tahun 88 macam tu lah kot. Masuk pertandingan nyanyian yang betul-betul aktif lah. Bapak saya galakkan untuk masuk satu pertandingan nyanyian. Tak ingat lah, bintang kecil macam tu lah. Dapat nombor 2 macam tu. Cik. Masa tu saya nyanyi lagu. Jadilah nombor 2. Jadilah nombor 2. Nombor 1 tu perempuan sebab dia menari lebih. Lagu tu dia top lah. Ingat lagi menang-menang arwah bapak saya bawa pergi satu kedai gambar. Ambil gambar, pegang. Dengan piala. Maknanya dekat situ nampak dia sebenarnya dia menggalakkan. Dia bangga jugalah. Dia walaupun memberi dorongan. Baru berapa tahun macam tu kan? 8 tahun macam tu. Jalan. Okey, kita bercerita lagi tentang jatuh bangunnya seorang yang bernama Ezat Lazim selepas ini dalam Keringat Selebriti. Saya Adi Banur dan terima kasih kerana masih setia bersama Keringat Selebriti dan tetamu undangan kita hari ini ialah Ezat Lazim. Okey, tadi kita dah dengar cerita beliau tentang keadaan di kampung, macam mana suasana dia membesar dan sebagainya. Jadi kita nak tanya, dia dah biasa menyanyi ni, dah biasa ikut bapak dia pergi ke sana kemari dan memang dia dah macam jadi artis kat Kedah tu. Berapa gaji pertama awak terima menyanyi ni? Wow. Ingat tak lagi berapa? Gaji pertama saya tak ingat lah. Tapi yang paling besar bagi saya masa tu RM10 bagi saya dah besar lah. RM10? Besar lah kan sebab kita sekolah lagi kan. Yelah. Ada tak sesuatu benda yang awak impikan untuk miliki masa tu? Sebenarnya saya impikan juga masa tu nak kalau boleh nak berjalan, nak bercuti bersama keluarga ke satu tempat ke macam pulau ke kan, Pulau Tioman ke apa kan. Tapi masa tu saya tengok macam tak sempat kerana bila ada musim cuti ataupun banyak kan busy dengan persembahan. Betul dia cakap macam tadi dah macam artis dekat Kedah tu kan. Selalu time-time bila kita sekolah, yelah kita bila kita sekolah, bila kita cuti kita nak berjalan, tak boleh kita ada undangan persembahan. Jadi kat situ banyak masa dihabiskan di situ sajalah. Jadi untuk percutian bersama keluarga tu tak kesampaian juga masa tu kan. Itu hari ada masa kesempatan saya gunakan peluang tu, saya bawa keluarga saya semua bercuti. Kita jalan-jalan pergi Thailand juga. Pergi masa tu kita pergi Krabi. Boleh cakap Siam ke? Selalu masuk Thailand? Bapak saya pun cakap saya, tapi saya tak belajar, tak pandai sangat. Sebab mungkin duduk di kawasan utara kan. Itu kawasan yang paling dekat. Sempatlah bawa bapak pergi holiday semua. Alhamdulillah. Itulah dia. Macam mana agaknya? Okey, pengalaman pertama awak membuat keputusan untuk datang ke Kuala Lumpur. Nak pergi audition kumpulan Exist. Kumpulan yang awak puja-puja tu. Itulah sebenarnya. Exist pun masa tu jahat juga tau. Diorang tak cakap diorang kumpulan Exist. Diorang ada call. Masa tu time cuti sekolah saya ingat. Dia kata ada satu band nak memerlukan seorang penyanyi. Band ni dah confirm nak buat recording. Memang diorang akan buat recording. Dengan BMG Music kata masa tu. Time tu kita dengar, BMG. Ni band mana ni kan? Jadi masa tu, yelah saya tanya. BMG tu label bukan band. Band mana ni yang dengan BMG kan? Kita tak tahu sebab kita masa tu label tu memang dah besar BMG. Jadi cakap dengan bapak saya, jom nak pergi tengok. Try lah. Bapak saya kata, time cuci sekolah, jom kita pergi je lah tengok. Saja test-test kan. Dengan bapak lah pergi ni? Dengan bapak pergi. Pergi sampai kat sana, sampai Kuala Lumpur. Bila sampai sana, saya nampak kelibat seorang ni macam kenal. Dia ni kumpulan Exist ni kan. Masa tu nampak Musa lah. Saya ingat ni mesti dia punya producer atau tu kan. Masa kita tak tahu lagi sebenarnya. Exist sebenarnya tengah ada masalah perpecahan tu. Kita tahu Exist masih bersama kan. Sampai-sampai tu bawa ke rumah. Buat rumah dia orang tau. Pergi rumah dia orang. Masa tu ialah mungkin dia orang baru berpindah. Keadaan rumah tu memang rumah bujang lah. Dan kita tahu banyak benda-benda yang tak ada. Tapi tak sangka sebenarnya itulah rumah anggota kumpulan Exist. Bila saya tengok seorang-seorang keluar. Along keluar, Ajay keluar hujang. Ni Exist terus rasa macam betul-betul excited lah sebenarnya kan. Ini kumpulan kita minat ni. Tu dah latih ni. Bang, saya audition kumpulan mana ni bang? Kumpulan Exist lah. Kumpulan Exist tu. Okay. Terus macam kita jadi semangat kan. Sebab kita memang minat kumpulan Exist. Masa tu saya tanyalah, apa jadi bang, mana Mamat? Dia kata Mamat dah tak dengan masalah. Kami. Jadi masa itulah audition buat kat rumah je, nyanyi-nyanyi pakai gitar macam tu je. Okey. Lepas tu dia bawa saya ke satu studio. Dia cuba rekod suara saya dekat satu studio tu. Lepas tu, dah balik.
Tapi bukan dapat terus tau. Mengambil masa yang lama jugalah sebenarnya. Ya. Dia kata ni, okey kita buat audition kan. Jadi kita tak tahu pasal ni atau dapat atau tak kan. Audition Jadi, tu dia rakam ke suara awak? Dia macam dia mana? nyanyi saja. Dia suara saya dengan gitar je. Lepas tu pergi satu studio nyanyi dengan gitar juga. Lagu-lagu exist lah. Lepas tu dia suruh nyanyi lagu, saya nyanyi lagu ni, Kumpulan Mei Meniti Suratan. Fui, nasib baik hafal. Memang tengah minat lagu tu time tu kan. Iya. Jadi audition, okay, dia kata tak apa. Ada rezeki adalah. Jadi saya menunggu hampir berbulan-bulan jugalah. Dan dengan harapan nak sebenarnya kan. Jadi masa tu dah terganggu sedikit lah saya punya pemikiran antara nak belajar di Kedah ataupun nak pergi ke Kumpulan Aziz. Tapi banyak time tu saya akui memang saya banyak nak ke Kumpulan Aziz lah. Ya. Ketika belajar. itu awak berusia berapa tahun? Saya berusia dalam 16 tahun. Okey. Masih lagi bersekolah lah. Baru lepas PMR masa tu. Berapa bulan awak tunggu jawapan daripada Kumpulan lama juga. Aziz tu? Saya rasa berbulan-bulan hampir give up? saya tak pernah give up. Kejap-kejap saya call. Kalau tahu okey. tanya Ajay kadang-kadang saya call. Abang saya akan buat apa bang? Abang saya tak kau Ajay tu saya call pula Kumpulan Aziz saya lain tau. Abang Musa buat apa tu saya? Ya abang saya. Macam mana bang? Okey bang? Tak apa nanti kita call. Sebab dia orang buat satu audition. Dia keluarkan di Akbar. Aziz mengadakan audition. Saya cakap boleh tak saya pergi? Cakap, Han tak payah lah. Han tak audition kau dah dah. audition kan? Tapi saya datang juga. Dia terkejut nampak saya ada. Nampak excited tak? Punya nak jadi penyanyi. Mungkin dia tengok kesungguhan itu yang menyebabkan mereka macam, bagi je lah budak ni. Yelah, Nanti kesungguhan tak sudah. dia kesian tak tahulah kan. So bila dia hubungi awak semula tu, dia cakap apa? Time tu saya dah ada memang macam ada give up jugalah. Sebab dia ada buat audition untuk yang terbuka. Jadi saya nampak kat situ memang dia orang memang nak mencari bakat yang ada. Mungkin saya rasa saya mungkin tak sesuai lah. Mungkin yalah. Tapi alhamdulillah lah. Tiba-tiba satu hari ni Ajay call. Bila call kita dengar terus pergi jawab telefon. Kita boleh. Okay, Izzat dapat jadi anggota Kumpulan Aziz. Tapi Izzat kena dia minta saya cakap kata dia buat yang tu lah. Jadi Izzat fikir betul-betul. Kalau Izzat okay, nanti Izzat telefon balik. Setelah dipikirkan masak-masak, mungkin orang tua saya pun nampak kesungguhan saya dan minat saya. Ya. Jadi maknanya nak melepaskan saya untuk datang ke Kuala Lumpur secara seorang diri tau. Maksudnya bukan memang kami tak ada family di Kuala Lumpur. Maknanya tinggal di Kuala Lumpur, tinggal bersama anggota Kumpulan Aziz. Jadi di situ maknanya ada pengorbanan pada orang tua saya lah. Maknanya tak apalah. Dia relakan, dia cuba aturkan mana yang termampu untuk persekolahan saya. Dan juga, maknanya dah umur 16 tahun, 17, sudah merantau ke Kuala Lumpur, meninggalkan keluarga seorang diri, Malaysia. Jadi insan seni. Jadi di situ bila saya masuk, saya banyak terikut dengan cara dia orang lah. Jadi di situ ada sedikit juga lah terganggu juga saya punya pembelajaran. Pembelajaran tu tak apa, nanti dulu. Dan ternyata percaturan Kumpulan Aziz melamar Izzat itu menjadi album yang dikatakan nak dirakamkan tu oleh kumpulan itu yang menyebabkan mereka mencari penyanyi baru tu. Dan dia dapat awak. Dan lepas tu awak merakamkan album itu bersama mereka. Album tu meletup. Yelah, pada awalnya memang saya akui agak suka agak kemunculan saya. Sebab masa tu ikutkan Aziz branding dengan Mamat tu dah kuat. Ya, orang sangat tahu kuat. memang kuat. Jadi masa saya masuk tu, ada juga saya menerima surat yang banyak tak suka saya. Saya ada juga menerima macam jenis pinat-pinat Aziz yang dulu. Yang tak dapat terima keadaan saya. Mana kan dia kata, siapa ni? Benda baru. Jadi dia ambil masa yang agak lama jugalah untuk orang dapat menerima saya dengan Kumpulan Aziz. Jadi hasil kesabaran saya dengan Aziz, album demi album kita hasilkan, alhamdulillah lah. Setelah bila dah lama saya nampak baru orang dapat menerima saya masa tu sebagai Izzat Aziz. Apa yang membuatkan Izzat Lazim terdetik yang bahawasanya sekarang ni aku tidak boleh lagi menjadi budak kampung anak Pak Lazim seperti biasa. Sekarang ni aku dah dikenali ramai. Apa yang membuatkan you terdetik yang kehidupan awak berubah sudah? Keputusan yang saya ambil daripada awal kan. Saya meninggalkan orang tua pada umur yang masih muda dan 100% masuk dalam bidang ni bersama Kumpulan Aziz. Itu bila bersama Kumpulan Aziz, banyak perkara yang saya lalui. Fasa saya dengan Aziz, awal-awal permulaan kita naik, kita diterima peminat, lepas tu kita meletup dengan time tu dengan lagu-lagu kita. Lepas tu bila ada pula fasa saya dibuang oleh cerita-cerita kan, saya dibuang juga masa tu. Saya memang dibuang pada Aziz. Masa tu kita juga ada masalah dalaman juga.
Jadi bila dibuang bulan Aziz, masa tu saya terumbang ambik jugalah nak mencari identiti diri sendiri. Sebab saya akui Aziz nama yang besar. Bila saya keluar dari Aziz, saya cuba hasilkan album solo. Tapi masa tu macam saya akui sukar juga. Orang nak menerima saya sebagai Izzat. Sebab masih kuat branding saya dengan Izzat Aziz tu. Saya cuba hasilkan beberapa single, cuba keluar. Saya tengok hasilnya tak segah bagaimana saya hasilkan Aziz. Jadi masa tu dengan management saya, dengan kehidupan saya yang akui saya agak kelang kabut jugalah. Baru saya belajar daripada fasa-fasa hidup saya. Oh, rupanya banyak benda pengalaman saya yang mungkin saya rasa bukan semuanya jadi dengan gembiranya. Ada juga jadi kisah-kisah sedih, kisah-kisah yang tak sepatutnya jadi, kisah-kisah yang merugikan. Mungkin orang ramai tak tahu saya terjebak dalam perkara yang negatif. Jadi saya nak build up balik kerjaya saya memang masa yang agak lama lah. Tapi Alhamdulillah lah, mungkin berkat sokongan yang diberikan oleh keluarga saya, orang yang tak henti-henti memberikan semangat pada saya. Yang mana tahu bila dia pernah satu nama yang besar, tiba-tiba bila saya jatuh, saya masa tu agak tertekan juga. Kita malu, orang tahu ini Izzat Aziz kot pernah meletup lagu Just Nita lah apa time tu kan. Tapi bila masa saya bergerak secara solo, sebenarnya nampak macam agak. Tapi sebenarnya masa tu saya dalam zaman kejatuhan juga. Dah puas dengan fasa menyanyi, tiba-tiba dia nak berlakon pula. What? Jom kita saksikan VT ini. OMG. Ewa. Oh, rambut lebat lagi lah. Apa tu? Macam mana, Dek? Tiba-tiba awak berlakon pula. Macam mana awak boleh dilamar dan menerima pula lamaran berlakon dalam Mami Jarom The Movie? Masa tu mungkin time tu tengah meletup lah kan. Lagu-lagu mendapat sambutan. Jadi tiba-tiba mendapat offer daripada MIG time tu. Dia telefon, dia kata nak tak berlakon. Cerita apa kan? Cerita dia cerita kelakar. Tapi cerita kelakar bahasa utara. Jadi kat situ macam wow, tertarik jugalah. Tapi ikutkan pada mulanya saya macam agak mikirkan juga. Manakan orang dah tahu rebrand saya seorang penyanyi band. Tiba-tiba saya nak berlakon pula dalam sebuah cerita yang memerlukan saya menjadi seorang postman juga menari macam tadi tu. Bila saya berbincang dengan Abdul Aziz memang tak setujulah. Memang dia orang tak nak saya berlakon. Tapi minat tu kita ada. Sebab saya memang daripada dulu bersekolah pun memang saya suka berlakon pentas kat sekolah. Saya teringin tau. Memang cakap teringin nak berlakon satu cerita yang mana bukan diri kita lah kan. Jadi keras hati juga. Saya pergi juga shooting. Dan tak sangka sebenarnya cerita ni jadi satu cerita yang buat office time tu. Wow. Dan pengalaman awak berlakon dengan nama-nama gas seperti Kartina Aziz, Pak P.E. Kalau berlakon dengan diorang rasa dulu, baca skrip dulu. Jadi kat situ banyak benda saya belajar. Cerita ni bagi saya adalah salah satu cerita komedi yang saya rasa mungkin ramai yang suka. Antara satu cerita komedi yang masyarakat Malaysia suka. Ikonik juga. Ikonik juga cerita dia. Apa perasaan awak tengok lakonan awak balik sekarang ni? Sedih lah, rasa tak boleh nari lagi macam tu dah. Masa tu dia siap bagi koreografer lagi daripada India kata. Wow. Okay, position. Dia ajar kita menari kan. Dengan cerita di set penggambaran itu juga awak bertemu jodoh. Jeng. Okay. Yang ni kita cerita. Cinta lokasi. Dia bukan cerita lokasi sebenarnya kan. Kalau ikut kan isteri saya, dia juga berlakon dalam cerita Mami Jarom ni. Dia sebagai pelakon ekstra aja. Tapi masa tu saya tak pernah jumpa dia. Bila saya jumpa dia bila dah lama. Bila saya jumpa dia, masa tu baru cakap, you tahu tak? Kita sebenarnya pun ada dalam filem tu. Macam tu. Betul tu. Dia cakap macam tu. Yang mana? Tahu. Dia cakap, betul yang mana? Alah, yang dengan Ciko belum tu. Betul. Jadi saya tengok balik. Oh, kenapa kita tak jumpa time ni? Jadi dekat situ. Tu saya tak tahu. Jodoh saya kat situ kan. Okey, itu dia menceburi bidang lakonan. Tiba-tiba dia nak melawak pula. Lepas Saipa. Jom kita tengok. Yang ni yang cintaku padamu. Macam pitbull dah. Kemana pun akan ku bawa ujung dunia ke bintang keyorang. Sedapnya. Dia biru. Dia yang mengganggu.
Macam mana boleh tercampak ke pentas lawak jenaka pula ni, Dik? Aduh, mungkin sebab pengaruh daripada ni lah. Bila saya berlakon Mami Jarum, lepas tu ada Mami Jarum Junior, lepas tu banyak juga cerita-cerita komedi yang saya berlakon. Masa tu ada tentu kita sibuk buat VCD lah apa kan. Jadi bila ada diorang kata masa tu Mahathir Lawak Mega nak buat hot seat, nak cari kumpulan, dia kata nak join tak? Masa tu nak fikir siapa lagi yang rasa macam mula-mula macam takut juga, boleh ke? Tapi banyak diberi semangat oleh kawan-kawan juga lah. Dia kata try je lah. Cuba je lah. Sebab ni bidang yang pernah anda lakukan sebelum tu. Tapi ternyata dia berbeza. Berlakon dengan melawak di set berbeza dengan melawak di atas pentas. Jadi dekat situ saya belajar, rupanya bukan senang sebenarnya nak dipelawak kan. Dan sebenarnya ketika itu Izzat Lazim dilanda satu kemelut. Apakah kemelut itu yang bakal merubah sekali lagi fasa kehidupan Izzat Lazim? Terus saksikan Keringat Selebriti. Baiklah, anda sedang menyaksikan Keringat Selebriti bersama saya Adibah Nur dan tetamu yang cukup istimewa, jalan cerita hidupnya sangat-sangat menarik dan menghiburkan, iaitu Izzat Lazim. Dah kerjanya menghibur kan, cerita kehidupan pun menjadi satu hiburan untuk orang yang mendengar dan menonton juga. Izzat, tadi awak cakap dekat kampung awak menyanyi, gaji awak RM10 je bapak bagi. Setelah bergelar artis rakaman, berapa gaji awak yang first kali? Kan? Masa tu tak salah dapat berapa ya? Gaji dia lah kira. Gaji dia RM5,000. RM5,000 tu kira at the bunch lah. Besar jugalah masa tu. Besar. Maknanya semua kata Aziz kami dapat RM5,000 sebab kami menandatangani kontrak sama dengan syarikat rakaman. Jadi tapi RM5,000 tu advance again royalty kena ingat Maknanya tolak hutang kalau royalty semua nanti dah tak boleh ambil lah benda tu. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan beberapa keratan akhbar kepada awak. Okey? Tiada kecaman, tiada aib, tiada apa. Kita hanya berkongsi pengalaman untuk diambil iktibar bersama. Baiklah, keratan akhbar yang pertama. Apa tu? Izzat Lazim akui putus tunang. Sudah serik bercinta. Oh no! Aduh. Okey, sayalah. Masa tu memang fasa yang macam-macam jugalah. Bercinta dengan orang tu tak jadi. Cinta ini dengan orang ni tak ni. Dalam kawan orang ni cuba bertunang pula ni. Lepas tu tak jadi. Lepas tu betul lah keluar statement yang memang serik bercinta lah. Berapa kali bertunang tu? Sekali je lah. Sekali je lah. Tapi nak sampai ke fasa tu macam-macam jugalah kita cuba kan. Dan setahun selepas itu awak berjumpa yang sekarang ni pula. Itulah ceritanya. Sekejap setahun, Fras. Bukan tak adalah serik. Ikut saya sebenarnya dah serik. Tapi itulah sebenarnya pertemuan saya dengan isteri saya adalah diaturkan oleh keluarga saya. Saya tak kenal. Walaupun kita tahu pernah berlakon sebelum ni. Tapi saya tak kenal dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya. Tapi bila balik kampung, kakak saya nak tak ni. Dia tunjuk gambar. Kena-kena ni. Ni bagus ni. Budak ni kerjaya baik. Duduk ni umur berapa tunjuk gambar. Masa tu diaturkan. Dia ambil saya kat airport. Mungkin dia pun masa tu pun diaturkan juga. Datang ambil saya kat airport. Masa tu saya jumpa dia. Tengok dia. Sembang dengan dia. Macam tu je. Makan-makan. And then balik. Dekat situ pertemuan. Macam tu je sebenarnya. Jadi kat situ bila berjumpa sekali jadi saya pun orang Kedah juga. Kedah juga. Jadi yalah kita pun tak fikir banyak manakala bila yalah kita pun dah frust dah malas nak fikir banyak lah orang tua desak-desak dan minta-minta. Jadi saya dapat okeylah saya setujulah. Kalau pihak sana setuju saya okey je. Tapi boleh tak diterima saya seadanya sebab saya kejayaan saya macam ni dan masa tu saya pun tak cakap saya pun dalam fasa-fasa yang kelang kabut jugalah hidup saya. Apa dia yang kelang kabut sangat tu? Jom kita tengok keratan akhbar yang kedua. Joey, vokalis baru eksis. Memang masa tu kita ada masalah komunikasi. Communication breakdown. Banyak perkara yang kita cuba bincangkan tapi tak dapat kata putus. Kita miscommunication. Jadi dalam masa yang sama time tu saya juga bila saya banyak komitmen saya banyak masa tu. Jadi saya banyak orang kata apa communication saya dengan Aziz jadi kurang. Jadi banyak benda-benda yang tiba-tiba
kalau Aziz nak buat ni, saya tak tahu, saya tak boleh buat. Lepas tu kat situ dia nak buat macam tu, saya tak boleh buat. Dia saya nak buat ni, dia tak bagi buat. Jadi macam banyak ni, banyak perkara yang jadi gaduh situ. Jadi dia pun tak nak cakap. Saya pun tak ambil tahu. Macam saya bila saya cakap macam ni, dia kata tak boleh. Tapi saya buat juga. Yang bila dia cakap tak boleh, saya kata saya tak boleh buat macam ni, dia nak buat juga. Jadi kat situ kelang kabut sebenarnya. Masa tu mungkin dah saya banyak berlakon dah time tu. Jadi jadi dalam masa yang sama, saya ambil keputusan, okeylah, saya tak nak berlakon lagi. Saya nak tubuhkan bahagia pada Aziz je. Okey, saya tak ambil lagi kerja-kerja luar. Tapi masa sama, bila saya duduk di situasi tu, banyak perkara yang saya tak boleh buat. Dari segi sebab saya bergantung hidup, orang kata apa, dengan kita punya kehidupan pada bidang seni kan. Jadi bila saya berlakon, saya dapat duit. Bila saya mengadakan persembahan di luar secara solo pun saya dapat duit. Jadi kat situ, bila saya hanya tunggu pulang Aziz, masa tu tak ada apa-apa. Macam saya tak boleh berlakon, tak ada show. Jadi kat situ dah timbul macam, masa tu mungkin sebab kita dah tak ngam tau. Kita dah tak boleh nak berbincang. Kalau jumpa pun tak bercakap. Macam lagu Alasanmu lah. Tentang mata seolah tiada apa, paling muka ada saja tak kena. Kenalah itulah lagu tu sebenarnya. Macam tak kena. Jadi kat situ dah lama-lama, saya pun buat hal saya, Aziz dengan hal Aziz, dan saya dengan ego saya, mereka dengan ego doang. Jadi dia seringkali menyebut perkataan kemelut. Tersaksikan kemelut apa? Izzat Lazim lebih insaf terkesan akibat dadah. Sampai ke situ awak pergi, dek. Yelah, bila kita bersama satu kumpulan bersama, dan kita pun datang ke Kuala Lumpur masa awal masih muda. Dengan bukan dengan orang tua tak ada tentu kan. Jadi datang kat sini, saya belajar kehidupan dengan apa yang saya nampak, dengan apa yang saya ada. Banyak saya belajar. Yalah, tapi saya terjerumus juga dengan perkara yang tak baik. Seperti yang penyalahgunaan dadah. Pada mulanya sekadar macam nak suka-suka je kan. Tapi tak sangka benda ni dia membawa satu kesan yang sebenarnya teruk gak lah. Saya boleh katakan saya masa tu dah jadi satu ketagihan yang melampau. Jadi saya ambil masa yang lama jugalah bila saya terjebak dengan perkara macam tu. Jadi kehidupan saya banyak tak terurus. Banyak saya tak fokus pada bidang saya sebenarnya. Saya banyak habiskan duit saya untuk nak dapat benda tu. Sampaikan yalah, punya simpanan yang banyak sampai saya cerita kat sini. Sampai duit simpanan saya habis untuk perkara itu saja. Saya rasa satu kerugian yang besar hidup saya lah sebenarnya. Jadi saya cuba kalau tak nak isap benda ni, macam nak berhenti, tapi sebenarnya dah jadi satu ketagihan. Ketagihan yang betul saya akui. Habis duit saya kalau saya dapat show, tentu kalau setengah orang bayar saya show masa tu, nak bayar saya dalam 100 pun saya pergi sebab saya nak ambil duit tu nak beli barang saja. Fasa-fasa saya putus tunang apa semua ni sebenarnya sangkut paut dengan perkara ni juga sebenarnya. Mungkin masyarakat tak tahu sebab dia orang tak tahu saya terjebak ni. Tapi sebenarnya dalam kehidupan seorang penagih dadah, sebenarnya dia adalah orang yang orang kata apa, untuk membeli jalan hidupnya, dia orang seorang yang kabur sebenarnya. Dalam pada awak merangkak mencari itu, bila dan di mana awak nampak jalan keluar? Bila saya berkahwin, masa awalnya family saya pun tak tahu, isteri saya pun tak tahu. Nak jadikan cerita saya tertangkap. Dan masa sama juga, masa tu saya ada seorang anak. Saya sayang sangat dengan anak saya ni. Putri dan Nagisha, anak sulung saya. Jadi bila saya ditangkap, isteri saya dah cakap, memang isteri saya dia dah cakap dia tak nak lagi dah. Dia kata habis proses ni, dia kata tak boleh dia nak cerai. Tak boleh anak-anak, dia kata jangan pergi pada saya, tak boleh jumpa anak-anak. Dia dah datang balik pada saya, nampaknya dia mungkin dapat nasihat daripada mereka-mereka yang sekelilingnya, suruh bagi semangat pada saya, suruh beri peluang pada saya. Jadi kat situ dah timbul satu kesungguhan pada saya yang saya rasa, ya Allah, aku betul-betul nak berhenti. Bagilah aku kekuatan. Bila saya keluar, saya cakap saya nak taubat nasuha tau. Maknanya betul-betul saya minta dengan Tuhan, saya nak bertaubat nasuha. Waktu saya minta isteri saya, kalau kita ada rezeki, jom boleh tak kita pergi ke Mekah. Mana saya pergi umrah. Saya pergi umrah tu, saya minta kepada Tuhan, maksudnya, ya Allah Tuhanku, kau boleh bagilah aku jalan bagaimana kekuatan untuk aku berhenti benda ni. Maknanya tak nak langsung terjebak lagi. Maknanya walaupun saya akui dalam masa yang sama, untuk proses pemulihan tu memang satu benda yang susah. Dia boleh bangkit, dia dapat bangkit, tapi ada sesuatu yang berlaku ketika dia nak buat comeback. Apa yang telah berlaku? Ni dia. Izzat Lazim akui sakit GERD ganggu perjalanan karier seni. Sakit GERD ni datang apa
Apa, dek? Okey, sebenarnya dia berkaitan juga. Dia macam orang kalau nak kata pendekatan dekat dia berkaitan macam gastrik jugalah. Aha. Tapi dia GERD ni dia lain sikit. Dia berkaitan juga dengan anxiety juga sebenarnya. Oh. Kadang-kadang So, dia jadi macam mana? kita jadi macam Awak kejung kita, ke? kita apa jadi ke? macam kita jadi macam tiba-tiba menggelabah, apa yang kita makan semua keluar balik. Maknanya tak ada tak berani nak makan, tak boleh makan. Dia sampai ke gangguan emosi kat sebenarnya. Adakah ia akibat daripada ketagihan dadah yang lampau Saya dulu ke, mengambil kesimpulan ataupun dia sebenarnya saya rasa begitu juga. Saya rasa ada betul. kena-mengena Dia sikit-sikit ada lah. kena-mengena. Mungkin kerana sebelum ni kita melakukan gaya hidup yang kurang sihat. Ya. Ini adalah kesan-kesan yang akan terjadi dalam hidup kita. Okey. Dalam pada dia nak comeback, tiba-tiba ada sesuatu statement daripada Izzat berkenaan Exist. Tidak mungkin terus bersama Exist, kata Izzat Lazim. Boy, main lagi. Okey, yang ni selepas reunion tu benda yang mustahil jugalah. Menangkan Exist busy dengan komitmen masing-masing. Ya. Mungkin diorang ada masa untuk nak menghasilkan album, tapi untuk saya nak, kalau setakat untuk special project saya rasa mungkin boleh. Okey. Tapi untuk bukan sama untuk dengan kekal Exist, lah. untuk kekal saya rasa mungkin sukar lah. Okey, terima kasih Izzat kongsi dengan secara jujur bersama kita semua. Kita ada satu segmen je lagi selepas ini. Kita nak main game dengan Izzat. Oh, okey. Game? Game on dalam Keringat Selebriti. Okey, kita dah sampai ke segmen terakhir Keringat Selebriti bersama tetamu undangan kita Izzat Lazim. Terakhir lah. Kalau boleh difilmkanlah perjalanan hidup seorang yang bernama Izzat Lazim ni. Menarik cerita dia. Siapakah yang akan melakonkan watak Izzat Lazim? Zul Arifin kot. Tak kena lah dia kalau Zul Arifin nak melakonkan yang Hindustan tu tadi tu. Ya. Tak kena sangat. Okey, kita dah sampai segmen terakhir ni. Kita ada game. Saya akan tanya awak soalan. Awak kena jawab terus. Tak boleh fikir. Sudahkah anda bersedia? Okey. Soalan pertama. Apa bezanya padi di Kedah dengan padi negeri lain? Padi Kedah gemuk. Dia lagi sedap ke? Dia lagi lemak. Ya ke? Awak pernah ke rasa beras Negeri Sembilan? Negeri Sembilan ada sawah ke? Soalan kedua. Kalau ke Al-Aqsa, di manakah lokasi wajib dikunjungi? Pekan Rabu. Pekan Rabu? Awak? Saya punya bapa angkat dulu pernah berniaga kat situ. Oh. Kadang kat situ jumpa kawan-kawan lah. Banyak bagi kita dapat kuih free semua kan. Kat situ lah. Lalu je. Izzat Lazim nak kuih. Ya, betul. Ada Ada. Seronoknya. Soalan ketiga. Menu kegemaran Izzat Lazim. Nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam simple Simple je. Bukanlah sambal pekasam campur tempoyak. Tak ada. So, bila ada GERD tu, penyakit yang awak alami ni, apa makanan yang sepatutnya awak makan? Dia kan kita kena sayur. Ya, sayur-sayur lah. Sayur-sayuran. Lepas tu kena banyakkan makan macam kalau bubur ke apa kan. Benda yang lembut. Kurangkan manis kan. Okey, soalan keempat. Kalau tak jadi artis, jadi apa? Aduh. Cikgu kot. Seriously? Tak tahu lah sebab saya macam saya cakap, saya pun mula kerjaya saya selepas saya sekolah, saya jadi penyanyi. Jadi saya pun tak tahu kalau saya jadi penyanyi saya jadi apa. Ini cikgu apa? Kemahiran hidup. Cikgu pendidikan jasmani. Okey, soalan keempat. Cuba awak pejam mata sekarang. Okey. Pejam. Pejam, okey. Apa warna baju awak? Ya Allah, banyaknya warna. Ada sebutkan biru, 3. Ada biru, kuning, merah. Okey, betul. Sebaik. Dia peka dengan dirinya sendiri. InsyaAllah itu simbolik kepada proses pemulihan dia. Betul. Okey, perkataan. Saya bagi satu perkataan. Awak sebut je apa yang terlintas di fikiran. Perkataan pertama ialah Kedah. Pantang kalah. Ni kira bola lah. Oh, pantang kalah. Bila kalah, baru tahu. Okey, perkataan seterusnya ialah exists. Wujud.
Wujud. Okey, perkataan ketiganya ialah Izzat. Lazim. Nama sebenar ialah Muhammad Rohaizat bin Muhammad Lazim. Muhammad Rohaizat. Soalan seterusnya, music. Jiwa. Yes. Memang dari kecil pun. Yes. Dan seterusnya ialah anak mami. Penang. Cik. Pulau Pinang. Isteri anak mami ke bukan? Bukan. Dia anak mak. Sekarang ni Izzat dah berumur 40 tahun. 40 tahun. Dan ketika masuk kumpulan Exist dalam 17, Ya, 16, 17. So bayangkan kalau kita dapat putarkan masa Exist pula Izzat Lazim sekarang ni jumpa si Izzat yang 17 tahun ni. Apa yang awak akan katakan kepada dia? Saya kata saya ada jaga diri baik-baik. jangan terjebak dengan perkara yang negatif. Bosan dah. Dan simpan duit banyak-banyak. Mungkin dalam masa yang muda anda boleh berjaya. Taklah jadi macam ni dah tua baru nak ni kan. Tapi bagi saya itu semua adalah pengalaman hidup. Saya bersyukur. Namun demikian kalau awak yang si Izzat Lazim 17 tahun tu tak lalui fasa-fasa tu, dia tak jadi Izzat Lazim yang macam hari ni. Kan? So, tak payah nak ubah apa-apa dah. Alhamdulillah. Soalan terakhir. Bagaimana Izzat nak orang kenang awak? Mungkin dengan hasil karya yang pernah saya hasilkan, bagi saya itu dah cukup terbaik lah. Untuk dikenangkan sebagai seorang yang memuja tu, bagi saya itu semua tak penting lah. Tapi kalau benda tu kalau terjadi selepas ini pun, bagi saya itu semua adalah ketentuan benda Tuhan lah. Right. So kita ucapkan selamat maju jaya kepada Izzat Lazim sebagai penyanyi, sebagai pelakon dan sebagai usahawan baju sekolah. Lepas ni buat baju sekolah plus size. Sebab banyak ataupun ramai kanak-kanak kita yang okay. All the best to you, Izzat Lazim. Terima kasih kerana menghiasi keringat selebriti pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye.